Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kata dia, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salah faqila lahu aw faqultu lahu law ishtarayta himara tarkabuhu fi dhalma'i وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia kata, setakat yang aku tahu, tak ada satu orang pun yang rumah dia lebih jauh daripada orang yang aku nak cerita ni, daripada masjid. Ubay bin Ka'ab kata, aku nak cerita tentang satu orang lelaki-lelaki. Rumah dia ni dengan masjid cukup jauh. Setahu aku, seingat-ingat aku, tak ada orang yang rumah dia lebih jauh daripada rumah kau ni dengan masjid. Wa kana la tukhti'uhu salah, dan dia ni hak rumah paling jauh daripada masjid ni tak pernah miss sembahyang jemaah, dia kata. Ini Ubay bin Ka'ab nak cerita. Dia kata ada satu orang lelaki, rumah dia paling jauh dengan masjid, dan dia ni hak duduk paling jauh dengan masjid ni, sembahyang jemaah tak pernah miss. Faqila lahu aw faqultu lahu, maka Ubay bin Ka'ab kata dekat dia ni, kata dekat kawan hak rumah jauh daripada masjid ni, dia kata, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramda. Dia kata, alangkah baiknya kalau hang cari himar seekor untuk kamu naik himar ni daripada rumah kamu nak pergi ke masjid. Pasal rumah kamu dengan masjid jauh. Alangkah baiknya kalau kamu boleh ada kenderaan seekor, yang kamu boleh naik kenderaan ni fi zalma, pada waktu malam gelap, wa fi ramda, dan pada waktu panas rembang. Kau duk tengok hang ni daripada rumah duk main masjid ni, duk pukul kaki aja, duk berjalan kaki main. Dan hang ni pula satu orang manusia yang tak pernah miss jemaah di masjid. Nak mai daripada rumah nak mai ke masjid ni dengan duk berjalan kaki ni, kalau nak semayang lagi sejam kena keluar pergi dah, pasal tak ada kenderaan. Ubay bin Ka'ab pergi bagi cadangan dekat dia ni. Dia kata, alangkah baiknya kalau hang pergi beli himar seekor buat kenderaan untuk nak mai masjid. Lebih-lebih lagi bila duk balik malam, lepas sembahyang Isya nak balik fi zalma, dalam gelap malam ni, kalau ada kenderaan balik lebih baik.
Dan gelak-gelak subuh duk main masjid, kalau ada kenderaan itu lebih baik. Dan pada waktu tengah hari rembang nak berjalan main sembahyang lohong, kalau ada kenderaan cepat sikit, taklah kena terik matahari lama sangat. Alangkah baiknya kalau kamu boleh beli himar sekong sebagai kenderaan untuk memudahkan kamu pergi masjid. Ubay bin Ka'ab kata kat dia ni macam tu. Faqala, maka jawab laki-laki ni. Dia kata, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Dia kata, aku sebenarnya kalau rumah aku dekat dengan masjid, itu benda yang tak menyeronokkan aku. Maknanya aku lebih suka rumah aku jauh daripada masjid, dan aku lebih suka dengan keadaan aku lah. Rumah aku paling jauh dengan masjid, dan aku tak pernah miss sembahyang jemaah, dan aku duduk pergi masjid ni, aku berjalan kaki pergi. Aku suka dengan keadaan aku lah ni. Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Dan aku sangat mengharapkan setiap langkah aku nak langkah pergi ke masjid, dan setiap langkah aku balik daripada masjid ni, aku sangat mengharapkan agar langkah-langkah aku ditulis sebagai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila dia jawab macam tu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diceritakan kepada Nabi tentang benda tu, Nabi pergi kata dekat lelaki-lelaki ni, Nabi kata, qad jama'allahu laka zalika kullah. Nabi kata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi semua apa yang kamu hajatkan itu, Allah akan makbul dekat kamu. Nabi kata, qad jama'allahu laka zalika kullah. Sesungguhnya Tuhan dah bagi dah apa yang hang nak. Kalau kamu nak setiap langkah kamu pergi masjid, setiap langkah kamu balik daripada masjid itu ditulis sebagai kebajikan di sisi Allah, qad jama'allahu lak. Tuhan bagi dah kan? Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis sahih itu dapat kita faham bahawa sahabat Nabi mereka adalah golongan manusia yang begitu sekali cari pahala kebajikan. Sahabat-sahabat Nabi begitu sekali mereka ni duk cari pahala kebajikan. Bukan tak ada duit, bukan tak mampu nak beli kenderaan untuk nak pergi masjid, tapi dia saja pilih untuk berjalan kaki, kerana dengan berjalan kaki dia dapat lebih pahala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 khaslah a'laha manihatul anzi, ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat besar. Kalau baca kisah dia pun panjang. Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah ni pun hebat, pak dia Amr bin Al-As pun hebat. Dia cerita dah banyak kali dah. Amr bin Al-As, pak dia ni gubernur. Sebelum mati dia menjawat jawatan gubernur. Bila dekat nak mati, orang main ziarah dia waktu dia sakit, tak mau tengok muka orang, dia duduk tengok jidar, dia duduk tengok dinding. Sampai anak dia ni, Abdullah yang riwayatkan hadis ni, sampai anak kata kat dia, dia kata, ayah, pasal apa ayah ni, yang main ni kawan-kawan ayah, pasal apa ayah tak mau tengok muka mereka, ayah marah kat mereka. Dia kata, aku tak ada marah kat siapa-siapa. Dia kata, cuma aku duk teringat balik perjalanan hidup aku. Aku melalui tiga peringkat dalam perjalanan hidup. 3 peringkat. Peringkat pertama, aku benci ke Nabi. Sebelum aku masuk Islam, Nabi Muhammad ni manusia yang aku paling benci. Bencinya aku ke Nabi ni sampai kalaulah masa tu Nabi duduk ada depan aku, pasti aku bunuh dia. Dia kata, Allah selamatkan aku tak mati masa tu. Dia kata, kalaulah aku mati masa aku tengah duk benci ke Nabi, aku tak tahu apa nak jadi kat aku. Peringkat hidup yang kedua, dia kata, Nabi ni manusia yang aku paling kasih.
Lepas aku masuk Islam, Nabi ni jadi manusia yang aku paling kasih. Sehingga kan pada masa tu dia kata kalau Nabi tengok aku pasti tak boleh tengok muka Nabi. Hormat aku dekat Nabi ni, kalau Nabi tengok aku pasti tak tengok dia. Kerana terlalu hormat aku dekat Nabi ni. Bahkan kalau sekiranya siapa-siapa minta suruh aku sifatkan rupa Nabi macam mana, aku tak boleh nak sifat. Sebab aku tak berpeluang nak tengok Nabi lebih lama. Kerana aku segan ke Nabi, dia kata. Aku berasa sangat sedih. Dia kata kerana Allah tak bagi aku mati masa tu. Dia kata kalaulah aku mati masa tu, masa aku tengah duk sayang Nabi sungguh-sungguh tu, alangkah eloknya, alangkah bahagianya hidup aku akhirat esok. Dalam ni dia kata aku duduk peringkat ketiga dalam perjalanan hidup aku. Aku duduk dalam keadaan menjadi gubernur memerintah negeri. Kalaulah sekiranya Allah matikan aku dalam tempoh ni, aku takut nak menghadap Allah. Dia kata, aku takut nak menghadap Allah, takut kok kalau aku tak tunai hak rakyat yang tertanggung atas bawah aku. Dia kata, aku dalam keadaan sedih. Dia kata. Ini Amru bin Al-As. Anak dia, Abdullah bin Amru bin Al-As, yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi kata arba'una khaslah a'laha manihatul anzi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 40 perkara. Ada 40 perkara atau ada 40 benda baik yang manusia patut buat. Nabi kata arba'una khaslah, ada 40 cabang kebaikan. Kebaikan ni ada banyak macam, ada banyak cabang. Nak buat kebaikan ni cukup banyak. Nabi kata, Nabi sebut 40. 40 tidak bermakna 40. 40 makna banyak. Itu maksud dia. Kalau tuan-tuan kita belajar ilmu hadis Nabi ni, dia beritahu kat kita, bila dia sebut kata lebih pada 3 tu, bukan makna angka tu, tapi makna dia banyak. Bila Nabi kata arba'una khaslah, ada 40 cabang kebaikan, maknanya bukanlah ada 40 saja kebaikan, ada banyak macam kebaikan kita boleh buat dalam dunia ni. A'laha manihatul anzi, di antara kebaikan itu yang tertinggi sekali ialah kita bagi sekong kambing betina kepada orang untuk orang perah susu dia ambil minum. Tuan-tuan, negeri Arab tuan-tuan, air payah, minuman payah. Dalam keadaan minuman payah ni, kalau kita ada kambing, dia sebut manihah. Manihah ni manihatul anzi. Anzi tu kambing lah. Manihatul anzi maksudnya kambing betina yang susu dia cekang, banyak susu. Kita pergi bagi kambing betina hak susu cekang ni, pergi bagi ke orang untuk orang nak perah susu dia ambil minum. Bila habis susu tu dah perah kering, dah habis minum, kita ambil balik kambing tu, kita bagi kambing lain pula yang juga manihatul anzi. Maksudnya apa? Maksudnya kita bagi orang minum air, minum susu. Itu paling baik. Dalam keadaan tempat orang semua mengharapkan minuman, hak orang harap tu kita bagi, itu kebaikan yang paling tinggi. Kalau dalam keadaan orang mengharapkan bantuan duit, kita bagi bantuan duit kat dia, kita buat satu sumbangan yang cukup tinggi. Dalam keadaan orang mengharapkan makan, kerana lapar sungguh-sungguh tak ada makan, kita bagi makan, itu kebaikan paling tinggi. Kita bagi benda yang memang orang tu nak pada masa tu. Maka Nabi SAW kata, kebaikan ni ada banyak macam. Dan yang paling tinggi dalam banyak-banyak kebaikan tu ialah kita bagi kepada orang tu manihatul anzi, kambing yang cekang susu dia untuk orang perah susu dan minum, buat minum hari-hari. Nabi kata, ma min amil ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Nabi kata mana-mana orang yang beramal dengan salah satu daripada amalan-amalan kebaikan itu, dia beramal tu semata-mata mengharapkan pahala dan keredaan Tuhan, semata-mata kerana dia percaya dengan janji Tuhan, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, tak ada balasan lain melainkan Allah janji syurga untuk dia. Tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ni ialah kita buat apa benda aku harap keredaan Allah.
Kita percaya Tuhan janji kebaikan untuk kita, kita percaya. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi, sebahagian daripada kita kadang-kadang tak percaya dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Sebahagian tak percaya. Kita baca ayat-ayat Quran cerita tentang perang Badar, baca cerita tentang perang Uhud, bagaimana mai bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada tentera Islam. Sebahagian daripada kita baca lah, bukan kata tak percaya, tapi tak apa kuat kepercayaan. Bila duk kata Allah hantar malaikat bersaf-saf untuk tolong tentera Islam, turunnya malaikat ini murdifin, dia kata dalam keadaan bersaf-saf untuk tolong tentera Islam. Kita baca betul kan ni? Zaman Nabi memanglah Tuhan boleh tolong. Kita duk puasa lagu tu. Mai perang Rusia dengan apa nama Afghanistan dulu. Berapa banyak benda jadi kita tengok. Bila Rusia lepas peluru daripada jet pejuang dia turun, tak semena-mena tiba-tiba muncul sekawan burung piduk apung peluru berpandu tu atas belakang burung ni, turun letak peluru di bawah, tak meletup. Saya masa tu student di universiti lagi, dia orang panggil apa nama wakil daripada Afghanistan mai bagi ceramah. Dia nak cerita, dia ni doktor PhD, mai bagi ceramah cerita tentang perang Afghanistan dengan Rusia. Dia mai cerita tentang peluru jatuh burung, tiba-tiba tak tahu mai daripada mana, tiba-tiba muncul pergi duk tahan atas belakang dia, peluru turun letak di tepi mujahidin Afghanistan ni. Dia duk cerita tu, dia air mata keluar bergenang. Pasal dia tengok benda ni, dia ada sama dengan kumpulan mujahidin Afghanistan. Dia ada sama, dia tengok macam mana benda tu berlaku depan mata. Benda yang selama ni duk baca dalam hadis Nabi, dalam apa kata bantuan Allah ni, tiba-tiba ditakdirkan jadi depan mata. Tak tahu nak cerita, air mata keluar. Kan? Ada mai cerita Amerika nak pi apa nama Tehran, nak pi selamat tebusan dia di kedutaan Amerika di Tehran masa Jimmy Carter jadi presiden dulu ni. Helikopter yang dipandu oleh anggota tentera elit yang cukup terlatih ni, sama-sama dia berutuh meletup belakang, rentung habis mayat semua. Lah dia duk ulang pula dah dalam perang adu jadilah ni. Jadi pun dah satu fenomena, satu keadaan yang akal waras tak boleh nak hurai. Dia boleh pergi jadi orang kampung di Karbala, boleh tembak kapal terbang meletup. Tak boleh demikian. Padahal kelengkapan yang digunakan oleh Amerika ni semua yang sophisticated, yang cukup canggih, latest punya kapal terbang. Dia bukan hantar kapal terbang Karibo apa. Dia tak hantar yang tu, dia hantar yang latest punya. Kapal terbang tengah duk terbang boleh stop. Macam helikopter tengah duk terbang boleh stop, tak bergerak. Kapal terbang tak ada guna boleh macam tu. Orang kampung tembak boleh jatuh. Banyak kalau nak cerita banyak. Lalu keluar berita hari-hari dah lah ni, kita duk baca tengok macam-macam jadi. Duk dalam kem sama-sama dia, bom boleh meletup dalam tu. Apa ni? Tuan-tuan nak kata apa? Kita kata dah benda ni koinsiden, kebetulan. Kita kata betul ke koinsiden? Betul ke kebetulan? Kebantuan Allah ke nak main dekat orang Islam yang teraniaya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya kata dah semalam di Masjid Sungai Rambai. Soal menang kalah ni soal atas penilaian orang. Mungkin manusia kata mereka ni mati saja. Kalau mati mereka ni kalah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak kata kalah. Orang yang mati kerana mempertahankan negara dia mati syahid. Manusia kata kalah pun Allah kata dia syahid. Baik Allah kata daripada manusia kata.
Kalau takdir mati semua, rakyat Iraq ni mati semua. Dan mereka hak mati ni pula, niat mereka nak pertahan negara. Sebab apa? Sebab Nabi kata, siapa yang mati kerana mempertahankan negara, fahuwa syahid. Maka dia syahid. Mereka berkeyakinan dengan hadis Nabi tu. Dan mereka mati. InsyaAllah, mereka syahid. Mati semua, orang kata habislah rakyat Iraq kalah semua. Kalah kita kata, Allah tak kata kalah, Allah kata syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam itulah dalam hadis ni, Nabi kata ada banyak cabang kebaikan. Kita boleh buat kebaikan ni banyak cara. Banyak cara kebaikan ni. Setidak-tidaknya ambil sekok kambing yang susu cekang, pergi bagi dekat orang tempat yang payah nak dapat minum. Mereka boleh perah susu kambing ni buat minuman mereka. Itu adalah kebaikan yang cukup tinggi, Nabi kata. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, Nabi kata, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha, barang siapa yang buat satu daripada cabang kebaikan ni, raja'a thawabiha, semata-mata mengharapkan balasan pahala daripada Allah, wa tasdiqa maw'udiha, dan dia membenarkan janji Allah. Walaupun benda ni kecil, tapi dia yakin ni, dia buat ni benda baik, Allah kata benda baik akan dibalas baik. Dia yakin dengan janji Allah. Illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Tuhan tentu balas surga dekat dia. Nabi SAW janji, sudah tentu janji Nabi ni betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, ala kulli muslim sadaqah. Qala ara'aita in lam yajid? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi yadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita in lam yastati'? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'inu dhal hajah al-malhuf. Qala ara'aita in lam yastati'? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita in lam yaf'al? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata ala kulli muslim sadaqah. Orang Islam hari-hari mesti bersedekah. Nama kata orang Islam hari-hari mesti bersedekah. Seorang sahabat bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata ke Nabi, dia kata ara'aita illam yajid? Dia kata apa pandangan kamu ya Rasulullah kalau sekiranya orang Islam tu tak ada benda nak bagi ke orang? Nabi kata orang Islam tiap-tiap hari mesti bagi sedekah. Dia kata ya Rasulullah, bukan semua orang boleh bagi sedekah. Apa kata kalau dia ni tak ada benda nak bagi ke orang? Duit tak ada, nak bagi makanan tak ada, nak bagi apa? Dia orang yang tak ada apa benda. Macam mana dia ni? Nabi kata ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Nabi kata dah tahu kata tak ada apa, ya'malu biyadihi, maka hendaklah dia pergi buat kerja dengan dua tangan dia. Dia duk tahu kata kita susah miskin tak ada apa, pergi cari kerja lah. Duk gaduh kata tak ada apalah, susah lah, kena buang kerja. Kerja berlambak bekerja duk ada. Orang nak kerja je tak ada. Berapa banyak peluang kerja tu ada. Mau rajin aja. Rajin apa, buat kerja usaha sikit, pergi cari pisang balik mai pendiri apa kat tepi jalan sikit, buat goreng pisang. Kawan dia pakat beli lah ni musim hujan-hujan ni pula reban gerai. Buat kerja aja. Tuan-tuan, rezeki ni orang minta sedekah buat ada rezeki. Apatah lagi orang yang buat kerja. Jangan cakap kata kita ni susah lah ni, miskin, duit tak ada nak belanja. Jangan cakap macam tu. Orang minta sedekah pun dapat rezeki. Ni ke pula kita buat kerja. Takkan Allah tak bagi rezeki. Burung tu bukan ada pejabat pun. Pagi-pagi keluar semua rayuh, balik semua kenyang.
Burung pagi-pagi kita bangkit sembahyang subuh sembunyi cucian terbang. Dia bukan ada ofis nak pergi kerja. Dia bukan ada tempat tujuan tu. Dia terbang lagu tu je. Tapi balik ke sarang dia petang sekali lagi. Temolok cekang. Rezeki Tuhan taruh dah abang dia. Bila sahabat ni Nabi kata ala kulli muslim sadaqah. Setiap orang Islam tiap-tiap hari mesti biasakan diri dia bersedekah. Sahabat ni kata dekat Nabi, macam mana kalau dia tak ada benda, tak ada apa nak bagi nak sedekah? Macam mana duit tak ada, makanan tak ada, barang tak ada nak bagi ke orang? Macam mana dia ni? Nabi kata dah tahu kata tak ada apa, ya'malu biyadaihi, tangan dua dia ada, pergi buat kerja. Nabi kata fayanfa'u nafsah, bila kerja kita dapat memanfaatkan diri sendiri. Nabi kata setidak-tidaknya bila kerja dapat rezeki itu manfaat untuk kita sendiri. Kita boleh lepas makan, anak pinak boleh makan dan sebagainya. Wa yatasaddaq, Nabi kata, dan kalau ada lebih rezeki bersedekah. Nabi kata, dia kata lagi ara'aita illam yastati', dia kata ya Rasulullah, kalau dia ni tak mampu nak buat kerja macam mana? Dia kata dia bukan tak mau kerja, lam yastati', tapi dia tak mampu nak kerja macam mana? Nabi kata yu'inu zal hajah al malhuf, kalau dah tak mampu nak buat kerja, pergi tolong orang yang berhajat. Orang berhajat ni macam-macam hajat. Ada macam-macam hajat. Hajat yang kata hajat ni macam-macam. Bukan kata berhajat kepada duit saja. Kadang-kadang dia berhajat kepada orang pergi bersembang hormat dia. Dia duk berasa dia ni hidup seorang, tak ada orang nak kawan dengan dia, maka dia sangat berhajat ada orang main duk tegur siapa dengan dia. Kita pergi tegur dia, kita memenuhi hajat dia. Maka kamu, Nabi kata, pergi tolong orang yang berhajat, kamu tolong dia sama macam kamu bersedekah pahala dia. Sahabat ni kata lagi, ara'aita illam yastati', ya Rasulullah, dia kata macam mana kalau dia ni tak mampu nak tolong orang, nak tolong orang pun tak mampu, macam mana? Nabi kata ya'muru bil ma'ruf awil khair, kalau nak tolong orang pun tak larat, pergi bercakap ke orang benda-benda baik, cukup. Ya'muru bil ma'ruf, tak usah tolong, tapi pergi cakap benda baik. Kata sahabat ni, ara'aita illam yaf'al, apa pula pendapat kamu kalau dia ni sampai nak pergi bercakap dengan orang suruh buat baik pun dia tak terbuat, macam mana? Nabi kata yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Nabi kata kalau dah semua tak boleh, Nabi kata tak sah buat jahat. Tak sah buat jahat itu sama macam pahala sedekah. Sampai nak pergi buat apa pun tak boleh. Sampai nak sedekah kata tak ada benda. Lepas tu Nabi kata pergi buat kerja, nak buat kerja tak larat. Nabi kata kalau dah macam tu tolong orang. Nak tolong orang pun tak mampu. Nak tolong orang tak mampu. Nabi kata lah pergi bercakap sudah. Terus tolong pergi bercakap je orang. Suruh orang buat baik. Dia kata hak tu pun kalau tak boleh buat macam mana? Nabi kata kalau dah semua tak boleh, satu benda hang kena buat juga. Apa dia? Yumsiku 'anil syarr, jaga diri hang daripada jadi jahat ke orang. Tak usah piduk hina orang, tak usah piduk mengatakan orang, tak usah piduk fitnah orang, tak usah piduk buat cerita yang boleh mengaibkan orang. Hang jaga diri hang, jangan buat benda ni, fa innaha sadaqah, sama macam pahala sedekah. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. 3 hadis kita baca tuan-tuan, kita nampak macam mana luasnya rahmat Tuhan. Tuhan ni duk tunggu nak bagi pahala aja. Kita nak kena buat. Kita nak kena usaha ke arah kebaikan. Tuhan ni duk tunggu nak bagi pahala. Tuhan duk tunggu nak bagi pengampunan dekat manusia. Tuhan nak manusia minta ampun kat dia. Dalam hadis kata minta ampunlah dekat Tuhan pada waktu siang. Kerana Allah bersedia untuk mengampunkan orang ni atas dosa-dosa yang dia buat malam tadi. Minta ampunlah pada waktu malam. Pasal Tuhan bersedia untuk nak ampunkan dia atas dosa yang dia buat siang tadi. Allah duk tunggu kita minta ampun kat dia. Manusia tak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita pakat-pakat perbetul diri kita. Kalau apa-apa jadi kat kita, tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam orang Iraq lah ni, siapa boleh tolong dia?
Narak sebelah dia, Kuwait nak tolong. Tolong panggil Amerika, mai duk negeri dia serang lagi. Narak siapa tuan-tuan? Kita bila susah nak agak siapa? Tak usah buat contoh Kuwait. Tak usah buat contoh Iraq, Kuwait tak mau tolong. Kita buat contoh kita adalah keluarga kita lah. Kalau kita susah, kau abang kita nak tolong kita? Tak semua. Tak semua. Ada yang kita baru pergi nak buka cerita, abang kata kita susah, sempit, duit tak ada, anak nak masuk universiti apa semua, dan dia abang dah duit aku pun hari tu mereka pinjam tak bayar lagi, betul lah. Tak bersedia nak tolong kita. Ni dunia tentang ini yang kata dunia. Bila kita senang ramai pakai iri hati. Bila kita susah ramai pakai nak lari. Dunia yang kata dunia macam tu. Kita senang, orang iri hati cukup ramai. Kita susah, kita dikeji. Tapi kita orang Islam, kita kena ingat kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Kita buat apa yang Tuhan suruh, Tuhan pelihara kita. Atas dunia tak nampak macam dia pelihara kita. Akhirat esok dia jaga kita cukup baik di dalam syurga dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan hidayah pada kita. Kita boleh jadi orang Islam yang baik, boleh beramal mengikut amalan Islam yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 178. Muka surat 178. Bab fil mustahabah. Itu bab pada menyatakan perempuan yang keluar darah yang berkekalan. Ini kita dah sebut dah bulan 4. Orang perempuan dia datang haid. Dia datang haid biasanya 6 hari 7 hari je. Tengok-tengok kali ini dah sampai 7 hari tak stop lagi. Dia pergi 8 hari, dia pergi 9 hari, dia pergi 10 hari, dia pergi sampai 20 hari, dia tak boleh nak berhenti. Ini tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya haid itu ialah mengalir keluar darah perempuan di dalam waktu-waktu yang maklum. Yang kata haid, maklum. Kalau dia duk kena haid awal bulan dan dia duk kena 5 hari, 6 hari, maka itulah dia punya pusingan dia. Tiap-tiap awal bulan, 5 hari, 6 hari, itu masa haid dia. Maka dengan kerana tu, haid itu dia datang pada waktu yang maklum, waktu yang tertentu. Dia kata melepaskan dia keluar itu oleh bekas anak, yakni rahim, kemudian daripada balighnya. Orang perempuan yang sudah baligh, yang sudah sampai umur, dia akan kena haid. Dan haid ini punca keluar dia daripada rahim, tempat anak duk kandung ni. Bila dia mengandung, rahim itu tempat kandung anak. Daripada situlah keluar darah ni. Dan darah ni dinamakan darah haid. Dan istihadah itu ialah hanyut darah daripada faraj perempuan di dalam bukan waktunya. Manakala istihadah pula, darah hanyut ni maksudnya tak berhenti. Dia duk berdarah tak berhenti. Sampai waktu yang tidak sepatutnya haid, darah duk main lagi. Bila jadi macam tu, itu istihadah dia panggil. Dan keluarnya itu daripada satu urat yang terbuka. Yang urat itu tidak terkatuk-katuk. Bernama urat itu dalam bahasa Arabnya al-azil, dia kata. Dan darah istihadah ni dia bukan mai daripada rahim seperti mana darah haid. Dia mai daripada satu urat lain. Yang urat itu bermasalah. Bersalahan darah haid, dia kata. Darah haid mai daripada punca rahim. Darah istihadah bukan daripada punca rahim. Dia punca daripada satu urat yang bermasalah. Kata segala ulama, ialah keluar daripada hujung rahim. Ada sebahagian ulama kata lagu tu. Maka jikalau keluar darah itu lebih daripada adat, ataupun keluar dia bukan pada waktu sepatut keluar dia, ataupun mengalir dia dengan bersemedangan. Dia main dah bahasa ni. Semedang. Maksudnya apa? Semedang. Dia duk main tak berhenti. Itu maksud dia. Semedang. Maksudnya sentiasa duk main. Tak berhenti. Maka hukumnya bolehlah perempuan yang kena demikian itu memperbuat demikian ini apabila hendak sembahyang. Dia kata akan dijelaskan tak lagi apa patut orang perempuan buat bila dia jadi macam tu.
Dah 10 tahun dah dia duk main haid ni, dah 10 tahun dah. Memang 10 tahun dah, memang haid ni duk main ikut jadual dia. Dan dia pun duk kena haid tempoh dia antara 5 hari 7 hari. Macam tu ya, dah 10 tahun dah macam tu. Tahu-tahu lepas 10 tahun dia main macam ni. Main-main sekali tu dia tak mau nak berhenti. Dah 7 hari dah tak habis, 8 hari, 10 hari, 15 hari, 25 hari dia nak tarik sebulan. Begitu. Baik, misalnya adatnya keluar 6 hari, tiba-tiba lebih dia. Dia kata misalnya dia ni duk kena haid biasa 6 hari. Tiba-tiba sekali ni kena lebih daripada 6 hari, maka hendaklah istizhar. Yang ni hendaklah nanti tengok zahirnya 3 hari. Bila pertama kali dia duk biasa duk main 6 hari, 6 hari, 6 hari, 6 hari, sampai 5 tahun dah duk 6 hari, 6 hari, 7 hari, 2 lari sehari 2 tak kira lah. 5 hari, 6 hari, 7 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, kira macam tu. Maksimum dia duk biasa kena 7 hari. Tiba-tiba sekali tu dia main-main, dia lajak dah. 7 hari dah nampak tak mau nak berhenti. Duk main 10 hari dia nampak tak mau. Dia kata hendaklah apa? Yang pertama sekali nanti tengok 3 hari. Daripada 6 hari tambah 3 hari. Dah 9 hari. Kemudian tiada juga berhenti keluar dia. Dah 9 hari dah, darah tak mau stop juga. Maka hendaklah istizhar lagi 3 hari. Tunggu lagi 3 hari. Tengok macam mana. Dia kata sehingga sampailah tengok itu 15 hari. Maksimum haid 15 hari. Jika keluar juga ia, maka tiada lagi boleh berhenti daripada semayang. Kalau dah sampai 15 hari, darah duk main juga, kena semayang lah. Bahkan sembahyanglah kemudian daripada itu dengan memperbuat sebagaimana dalam masalah yang akan disebutkan lagi. Dia akan beritahu kat kita lagi macam mana nak selesaikan masalah tu. Mula dia cerita tu dulu. Duk biasa haid 5 hari, 6 hari atau 7 hari. 5 hari, 6 hari atau 7 hari. Main-main sekali tu dah sampai 7 hari dia duk ada lagi. Sampai 10 hari duk ada lagi. Tunggu tengok 3 hari, tunggu tengok 3 hari, maksimum sampai setakat 15 hari. Kalau 15 hari, hari ke-16 ada lagi. Hari ke-16 kena semayang dah. Macam mana cara nak buat, nak semayang? Dia kata start lagi dia beritahu. Lah ni nak abang kata hari ke-16 kena semayang. Tolong dia nak abang. Masalah, dia kata haid semedang ataupun haid yang tak berhenti ni dinamakan istihadah. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Akan hadis perempuan haid yang semedang dan hukum Nabi SAW ke atasnya. Dia kata ada satu hadis yang dia nak cerita tentang perempuan yang kena haid tak boleh nak berhenti. Darah tak boleh nak berhenti. Dan apa Nabi bagi hukum kepada perempuan yang kena masalah ni. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah telah datang Fatimah binti Abi Hubaish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hendak bertanyakan hukum haid yang semedang itu. Mai satu orang perempuan yang bernama Fatimah binti Hubaish. Dia pergi jumpa Nabi, dia nak tanya Nabi tentang masalah haid dia yang tak boleh nak berhenti. Darah tak boleh nak stop. Faqala ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala athuru afa ada'u salah. Maka kata Fatimah, ya Rasulullah, bahawasanya hamba satu orang perempuan yang kena darah haid semedang. Dia kata, saya ni satu orang yang kena haid saya tak mau berhenti. Maka orang yang haid itu hamba tahu dia tak boleh semayang melainkan kemudian daripada sucinya. Saya faham orang perempuan bila kena haid tak boleh semayang. Kena tunggu sampai hari suci barulah dia boleh semayang. Yang tu saya faham, dia kata. Maka tiadalah hamba suci. Masalah lah ni darah saya tak berhenti. Jadi maknanya saya tak suci, dia kata. Maka adakah hamba sembahyang? Maka adakah hamba tinggalkan sembahyang lagi? Dia kata ni, selalu duk main 6 hari, 7 hari, ni dah main 10 hari dah. Adakah saya masih lagi kena tinggal sembahyang? Saya masih tak boleh sembahyang lagi? Amboi, ruginya hamba. Dia pergi kata dekat Nabi, rugilah saya. Dia kata kalau macam ni, saya tak ada masa untuk sembahyang, rugilah saya. Ini beza sahabat Nabi zaman dulu dengan lah ni. Lah ni dia duk kira cantik, dia tak ada sembahyang.
Nakal sikit. Nakal sikit. Bukan setakat nakal teratur. Nakal sampai tak pergi lelaki menikah dua dah lah ni. Nakal ni nakal menjadi-jadi. Nakal lah ni. Kan? Nakal. Sahabat perempuan dulu, bila main darah hidup biasa, main 6 hari, 7 hari, 6 hari, 7 hari, kata lebih daripada 7 hari. Dia merasa rugi. Pasal dia tak boleh nak buat ibadat. Nak semayang tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Dia merasa rugi dia ni. Bila dia main haid ni, dia merasa rugi. Bila hari dah lebih daripada sepatutnya, sepatut 6 hari, 7 hari, ni dah tak pergi 10 hari, pergi cari Nabi dah. Pergi cari Nabi, nak tanya satu, nak tanya masalah dia ni. Pasal apa jadi macam ni? Tentu bukan kata Nabi. Selepas zaman Nabi pun, ulama-ulama Islam dulu, mereka ni dua-dua bidah. Ibnu Sina. Yang kata Ibnu Sina ni, bukan sahaja dia terkenal dalam bidang perubatan. Ibnu Sina juga seorang hafiz Quran. Dia hafal 30 juzuk Quran. Saya jumpa satu sahabat baru di Masjid Seberang Jaya. Habis-habis mengajar turun mai, dia mai jumpa salam, bawa dukung anak kecil, mai jumpa apa semua. Saya tanya dia. Dia tanya, ustaz kuliah lepas ni di mana lah, apa lah semua. Tanya dia, duk kerja di mana? Dia kata duk kerja UiTM. Matang Pasir, Pulau Pinang. Oh, saya kata duk mengajar apa? Dia kata electrical engineering. Pensyarah dalam kejuruteraan elektrik. Dia ceritakan saya. Dia kata anak dulu buat BA, buat bachelor, buat ijazah pertama di Jordan dalam bidang bahasa Arab. Dia kata dia dulu ijazah pertama dia bahasa Arab, buat di Jordan. Lah duk mengajar apa? Dia kata mengajar electrical engineering. Udah cerdik kan. Saya kata habis tu terus pergi buat master dalam electrical engineering. Tak, dia kata lepas dah ada bachelor dalam bahasa Arab, dia pergi buat pula bachelor dalam electrical engineering. Duk makan apa tu? Cerdik gitu. Lepas dah ada bachelor dalam electrical engineering, buat master dalam electrical engineering. Dan lah dia nak buat PhD. Macam boleh bayang. Kita mengaji Arab saja pun mogah terpurung kepala dah punya duk mengapai payah apa main. Betul tak? Bukan? Dia boleh switch channel dia daripada bahasa Arab tu, dia switch pi pula, bukan switch pi bidang hak ringan-ringan ni. Masuk engineering, electrical engineering. Dan bukan setakat switch pi buat bachelor saja, buat first degree saja. Dia boleh buat master lagi dalam bidang tu. Lah nak buat PhD. Tapi bila kita balik, fikir balik, ulama-ulama dulu macam tu. Ibnu Sina tuan-tuan, pakar dalam bidang perubatan dan dia specialize di dalam bidang neurology, dalam bidang kaji saraf ni, nerve system. Dia bila dia tak jumpa penyelesaian kepada kajian perubatan dia ni, dia pergi sembahyang sunat. Hafaz Quran 30 juzuk. Ulama dulu macam tu. Ulama dulu macam tu. Duk mai zaman kemudian ni kita duk tawang. Lah ni kalau pergi mengaji agama, ambil syariah, Usuluddin tak pandai. Kalau pergi ambil syariah, kalau nak tanya apa hukum hakam dekat dia tentang usul fiqh, tentang apa qawaid fiqhiyah apa semua pandai. Tapi tanya dia tentang tauhid, tentang jenis Usuluddin punya cerita ni tentang hadis. Orang tahu ustaz nak tanya apa beza dia antara hadis hasan dengan hadis maudhu'. Dia mula ada buat lengah. Dia tak mengaji benda tu, dia mengaji syariah saja. Tapi lulusan agama lah, tapi tawang. Ilmu tak kemas. Hak mengaji Usuluddin pula, cakap sedaplah kalau baca tafsir Quran ni, dia punya kupasan dia sampai kita dengar ni kagum, sehabis-habis kagum. Dia boleh cerita kaedah tafsir ni satu-satu terang pula, cukup hebat. Pergi tanya dia soalan fiqh. Tanya dia, ustaz ni nak tanya masalah haid orang perempuan ni. Dia muka dia pucat lah. Nak tanya ni masalah haid orang perempuan ni. Saya nak tanya. Itu ada satu orang tanya saya. Dia duk biasa main haid 6 hari, 7 hari apa semua.
Ni lah dia duduk lajak sampai 12-13 hari, ni dah lajak sampai 20 hari. Macam mana Ustaz dia nak kena semayang juga ke macam mana ke? Dengar tekuk pula dia pun. Pasal dia kuih duduk lama, kuih duduk tawang. Kuih duduk tawang. Satu, pasal sistem pendidikan yang mengasingkan syariah dan usuluddin. Yang kedua, pasal kebejatan akal manusia. Kita ni makin balong. Tak mampu nak kuasai ilmu ni, tak mampu, berasa tak larat dah. Duk terai hafal surah Sajdah ni, duk terai hafal yang mata merambu. Bukan pasal apa, pasal ayat tu mengusik hati apa tak merambu, saya tak boleh ingat. Dia bejat, kita ni dia jadi bejat. Kan, akal jadi bejat. Orang terang-terang gamak payah kita tak mau dengar. Nak ambil hal mudah, nak ambil hal simple aja. Orang lah dia jadi macam tu. Jadi tak boleh nak jadi macam orang dulu. Tak boleh nak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Dia ada banyak pasal. Satu pasal makan, yang kedua pasal amal ibadat kita ni sangat kurang. Banyak benda yang menyebabkan kita hidup jadi legula ni. Sahabat perempuan zaman Nabi ni kerana haid mai lebih daripada masa yang sepatutnya, dia pergi jumpa Nabi. Pergi jumpa Nabi ni dia nak habang dekat Nabi. Satu, nak tanya masalah tu, nak selesai macam mana. Yang kedua, dia nak habang kat Nabi betapa dia rasa rugi sebab dia tak boleh semayang. Maka berilah kiranya petua yang bertambah tahqiq, yang lebih meyakinkan aku. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, bagi satu jawapan yang boleh meyakinkan dia. Sambung hadis tu dia kata, qala la innama zalika irqun wa laysat bil haidah. Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata jangan tinggal semayang apabila keluar darah dengan semedang itu. Hanya sahaja demikian itu, darah yang keluar semedang itu ialah yang keluar daripada aurat yang terbuka, semacam luka yang terbuka yang tiada terkatup, dan bukannya ia haid. Tuan-tuan tu tengok Nabi jawab macam doktor. Nabi ni, Nabi punya jawapan tu macam doktor. Sedangkan masa tu mana ada pembedahan, mana ada x-ray, mana ada scan, mana ada MRI macam orang duk buat lah ni. Duk scan tengok dalam perut kita, scan pakai MRI punya sistem, pakai CT scan apa, macam-macam teknologi tu ada lah ni. Kalau dulu x-ray pun hebat dah. Kalau dulu boleh pergi x-ray nampak tulang rangka, nampak tang mana patah, kita berasa hebat dah. Lah x-ray di Lampung pilang parit tak mau. Doktor-doktor lah tak mau x-ray. Kita pergi gambar x-ray, dia tengok sudah x-ray, dia bagi balik, dia kata pergi buat MRI, dia kata pergi buat CT scan. Pergi tu RM650 kan, diskaun. Selepas diskaun RM650. Dia pergi duduk tu, dia pusing apa tau, pusing sana duk tengok komputer, nampak color pula lagi dalam perut ni, ada color pula duk nampak. Saat lagi dia print out, mai keluar gambar penyuruh ni, gambar kat tepi ni, apa semua keluar mai RM650. Bawa balik mai kat doktor pakar pula, doktor pakar tengok pula, dia kata kena operate. Zaman mana ada x-ray, tapi jawapan Nabi macam Nabi ni reti perubatan. Nabi kata kalau kes darah haid tak boleh berhenti, darah tu duk mai juga lagi, itu bukan darah haid. Dia kata pasal apa? Sebab darah haid dia punca daripada rahim. Ni cerita dalam perut ni. Tapi darah tak boleh nak stop duk mai lagi, duk mai 15 hari lebih daripada 15 hari duk mai lagi ni. Ini bukan darah haid. Nabi kata ini dia sudah jadi darah istihadah. Yang darah ini terhasil daripada urat yang terluka. Nabi kata. Nabi bercakap macam Nabi ni seorang doktor. Pasal apa tuan? Pasal Allah kata dah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tak bercakap ikut nafsu, ikut akal dia. Tapi Nabi bercakap berdasarkan wahyu yang Allah bagi ke dia. Jadi wajarkah kita nak kata Islam ni tak relevan, tak sesuai dengan zaman moden? Quran, hadis Nabi sendiri menggambarkan bahawa Islam relevan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia terus mengkaji supaya manusia dapat lebih jelas lagi tentang perkara-perkara pokok yang dibayangkan dalam Quran dan hadis Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang kata lah ni perang ada jadi di Iraq ni, tanya ustaz betul ke dalam hadis dah sebut dah apa semua? Memang ada, tuan-tuan buka dalam hadis akhir zaman ada sebut tentang benda-benda ni, hadis akhir zaman.
menjelang akhir zaman akan berlaku perang besar di kawasan Sungai Furat, dia kata. Iraq. Pelik tak tuan-tuan? Duk serumpun negeri Arab di Middle East ni, di Timur Tengah ni, bukan Iraq saja. Kuwait ada tepi tu, Qatar pun ada dekat-dekat situ, Mesir pun balik sini sikit je, Saudi pun kembang dia mai balik ni. Rumpun Arab duk ada tahun tu. Nabi sebut, Nabi kata menjelang kiamat perang akan berlaku di sekitar Sungai Furat. Nabi pi spot tang Sungai Furat. Sungai Furat duk ada dalam Iraq. So, Nabi tak sebut sungai Sungai Dua ke. Ya. Sebut biarlah. Sungai Ulang ke. Banyak sungai tu ada kalau nak sebut. Nabi sebut Sungai Furat. Nabi spot tempat jadi di situ. Dia jadi ni macam mana hak Nabi sebut. Pasal apa? Pasal Nabi sebut tu Allah suruh sebut. Pasal apa Allah boleh tahu? Allah ni kira master plan tu ada kat dia. Master plan tu ada dekat Allah. Allah tahu dah bila nak jadi apa, siapa nak jadi perang, siapa nak menang, siapa nak kalah, berapa orang nak mati, berapa orang nak cedera. Semua dah ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tahu dah kesudahan perang ni, Saddam ni nak kena tangkap ke tak ke, apa nak jadi ke dia, Iraq ni akhirnya akan jadi negeri yang berdaulat balik ke, ataupun akan jadi tanah jajahan Amerika ke apa. Allah tahu semua ni. Allah tahu dah apa nak jadi. Hak tak tahu ni kita. Tunggu tengok apa jadian ni, berapa pula kita kebal orang Iraq, tentera Iraq pergi berlakon buat nak surrender, depa apa seronok turun mai kita tengok-tengok kena tawan berdandan mereka pun teringat balik perjanjian Geneva lah apalah semua. Kalau ikut isi perjanjian Geneva ni, orang tawanan ni jentik selinga pun tak boleh. Hak dia sendiri tu dapat tangkap orang dah angkat bendera putih nak serah diri, dia pergi tembak bumbang, tendang boleh masuk dalam lubang, tak apa. Yang tu tak gaduh ikut perjanjian apa pun. Tapi orang dia jentik selinga pun tak boleh. Pasal perjanjian Geneva kata lagu tu. Tak ada langsung keadilan dalam dunia ni, tak ada langsung. Dah. Tu sahabat saya kata kalau TV harga 5 kupang dia terajang 15 kali sehari. Dia kata sakit hati dengar berita-berita ni. Dia kata kalau harga 5 kupang sehari 15 kali terajang. Tak adil. Kita nak teriak, kita rasa nak teriak, rasa nak menjerit. Ni apa ni? Terlampau sangat ketidakadilan ni, terlampau sangat. Tak ada pasal yang hampir duk masuk negeri orang nak arah pemimpin ni turun orang ni apa. Rakyat sendiri tak kata apa yang hampir duk masuk cabak pasal apa. Hak tu pun cukup dah. Pergi tuduh kawan ni ada senjata biological, ada senjata kimia lah apa. Hantar orang pergi periksa kawan tu masuk negeri orang, buat lagu negeri dia, lagu pak dia tinggal kat dia negeri tu dan sebagainya. Cari selongkang bewah kaki apa semua, cek semua. Tak ada dia kata ada juga nak serang juga. Kalau 5 kupang 15 kali sehari saja. Tapi lagu tu lah kita boleh buat apa kan. Lagu tu doa je lah. Doa silahul mu'min. Senjata orang yang beriman doa. Tentuan satu dunia doa kat tangan doa takkan Tuhan tak dengar langsung kan. Dia bagi bantuan tapi dia main sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baca bab haid pun dia lepas habis sampai akhirah. Masalah. Itu kadang-kadang silap tajuk kata. Nabi SAW kata darah istihadah ini bukan darah haid. Dia kata pasal dia terhasil daripada orang yang luka, yang tua saya tu. Dia kata kerana darah haid itu keluar daripada penghabis rahim dan darah istihadah ia hasil daripada orat. Maka janganlah tinggal semayang bahkan ikut seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Nabi kata orang perempuan yang darah ni dah confirm dah sebagai darah istihadah maka kena semayang. Dia kata. Sambung hadis tu dia kata fa iza aqbalatil haidah fada'is salah. Maka apabila mula datang keluar haid maka tinggalkan semayang. Bila mula-mula kena haid dia duk bisa kena 5 hari bulan. Bila mai 5 hari bulan darah keluar yang tu kira haid maka tak payah semayang. Kerana ialah di dalam hukum haid. Tak semayanglah. Sehinggalah sampai engkau nanti berubah warna darah itu daripada asalnya. Darah haid ni
Orang perempuan dia faham benda ni. Darah haid dia nanti mai, dia punya color dia macam mana, perasaan dia rasa macam mana, dia rasa darah tu keluar macam mana. Orang perempuan dia nanti tahu benda ni. Dia nanti tahu. Dia mai, orang perempuan dia nanti tahu benda ni. Bila yang kata darah haid, dia ada satu perasaan bahawa itu darah haid. Dan bila tak ada perasaan tu, perasaan darah haid tu tak ada, itu bukan darah haid. Sekali lagi dia nanti cerita detail kat kita. Dia kata wa iza adbarat faghsili anki dama wasalli. Dia kata. Dan apabila putih darah dengan bahawa asalnya hitam pekat, kemudian jadi perang ia, maka basuhlah daripada engkau akan darah itu dan mandi haid dan sembahyanglah engkau. Berdasarkan warna darah, dia boleh tahu hak mana haid, hak mana bukan haid. Darah haid biasanya dia main mula tu kalau merah, kemerah-merahan, merah betul. Dan dia pekat. Lama-lama dia jadi kehitam-hitaman. Sampai 6 hari, 7 hari, habis darah haid. Lepas 6 hari, lepas 7 hari, dia main color, dia main color perang. Bila dia duk main color macam tu dan keadaan dia cayang dan sebagainya, tahu dah ini bukan darah haid. Orang perempuan dia tahu benda ni. Begitu. Qala Abu Muawiyah fi hadithihi wa tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqt. Kata Abu Muawiyah. Abu Muawiyah adalah guru kepada guru Imam At-Tirmizi. Di dalam hadisnya lebih daripada yang tersebut itu. Sabda Nabi SAW lagi, dah hendaklah mengambil wudu engkau ya Fatimah binti Abi Hubaish bagi tiap-tiap sembahyang fardu. Sehingga datang akan demikian itu oleh waktunya. Itu dia. Cerita dia macam ni. Orang perempuan dia main haid 5 hari bulan. Tarik pergi 6 hari. Kebiasaan haid dia 6 hari. 5, 6 dan 11 hari bulan. Biasanya 6 hari habis darah haid dia. Lepas 6 hari itu, hari yang ke-7 selepas tu, darah dia ni dah main macam lain. Dia dah tahu dah ni bukan darah haid dah. Kalau dia tahu macam tu, kata ini bukan darah haid, maka hari hak dia tahu tu, hari tu dia kena mandi wajib, lepas tu dia kena basuh-basuh bagi bersih, berwuduk dan semayang. Itu kalau tahu. Kalau jenis tak tahu ni, tak boleh nak beza darah haid ke darah apa, dia yang dia tahu berdarah. Dia tak tahu nak beza macam mana. Maka hak ni tambah 3 hari, tambah 3 hari sampai 15 hari. Sampai 15 hari, hari 16 masih lagi ada darah. Mandi wajib, ambil ayat semayang, semayang. Dan 1 ayat semayang untuk 1 semayang fardu. Macam tu cara dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummi Salamah. Dan kata Abu Isa, bermula hadis Aisyah ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah haid yang semedang, yang sentiasa tak berhenti itu, dan hukum sembahyang dia macam mana. Kata At-Tirmizi, dan ialah yakni sebagai pada hadis dan masalah itulah difatwakan oleh ketiadaan seorang daripada ahli ilmi, daripada sahabat Nabi SAW dan At-Tabi'in. Dan dengan dialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik dan Ibnul Mubarak dan Imam Asy-Syafi'i. Dan bahawasanya orang yang kena haid semedang, tak berhenti, orang yang kena darah istihadah itu, apabila melampaui haidnya akan hari quruknya, hari bersihnya, lebih daripada 15 hari, nescaya mandilah ia. Kalau dah sampai 15 hari, darah duk main lagi, hari yang ke-16 itu, kena mandilah. Dan mengambil wuduk bagi tiap-tiap sembahyang dia. Tiap-tiap kali nak sembahyang kena ambil wuduk. Walaupun wuduk dia tak batal, oleh kerana darah istihadah duk keluar, maka dia kena ambil wuduk lagi. Maka mengenal quruk itu akan dibincangkan kemudian. Dia kata masalah haid yang dibezakan darahnya dengan istihadah dan hukum dia. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, bermula hadis Siti Aisyah dalam masalah itu menunjukkan atas bahawasanya Fatimah binti Abi Hubaish akan darah istihadahnya berbeza ia daripada darah haid. Dia ada hadis yang nak tunjuk kata beza darah haid dengan darah istihadah. Kerana difaham daripada jawab Nabi SAW, iaitu sabda Nabi, فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةِ, maksudnya maka apabila datang haid, maka tinggalkan sembahyang. Maka apabila habis qadarnya sampai lebih daripada 15 hari, maka basuh olehmu akan darah itu dan sembahyang.
Kata Imam Syafi'i, maka kami kata apabila darah perempuan haid itu berbeza ia, maka jadilah beberapa hari merah sehabis-habis merah. Ini dia abang tipak-tipak darah haid. Darah haid ni dia kata bila dia mai, dia kata dia keadaan warna dia merah sehabis-habis merah. Lagi pekat kehitam-hitaman. Itu darah haid. Dia kata. Merah habis-habis merah dan pekat kehitam-hitaman. Itu darah haid. Lagi terasa panas dia. Orang pun tahu benda ni. Dan jadi ia beberapa hari lagi kehitam-hitaman panas itu. Dan jadi ia beberapa hari kemudian tiada pekat lagi. Dah lepas 6 hari 7 hari darah tu dah tak pekat dah. Cenderung kepada warna keperang-perangan ataupun kepada berkurangan. Darah keluar korang, color dia pun keperang-perangan dan sebagainya. Maka itu sudah dianggap sebagai darah istihadah. Macam tu. Maka hari darah yang likat lagi kehitam-hitaman lagi panas itu darah haid, dia kata. Dan hari darah tiada likat, maka itu ialah darah istihadah. Itu satu cara nak kenal yang paling mudah. Macam tu cara dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak jadi macam ni. Mak-mak ni dia tak jadi macam ni. Anak-anak ni hak baru cukup umur apa semua dia duk main kelang kabut. Sementara dia nak dapat tiun elok tu dia duk main kelang kabut. Bila mak tak faham tentang hukum ni, ini fardu ain. Bila mak tak faham, bila anak duk main tanya, dia tak terang dekat anak dia, dia pergi kata kat anak dia, hang saja tak orang semayang kot. Ini salah. Dari segi pendidikan salah. Budak tu menghadapi masalah. Masalah itu masalah yang terlalu sulit. Masalah yang confidential. Yang terlalu peribadi. Dia nak tanya siapa? Dia tanya kawan dia, sama-sama tak tahu. Dia nak tanya ustazah sekolah dia, tak tahu ustazah tu cengeng tanya apa ke, tak wani nak tanya. Hak dia boleh tanya, dia nampak boleh tanya sikit dan berpengalaman ni, dia nampak mak dia lah. Bila tanya mak dia, itu macam yang marah pula. Tak terang, marah. Hang saja tak orang semayang kot. Apa ni? Mak tak pernah jadi lagu tu pun. Tak boleh lah. Benda ni dia boleh jadi. Dia ada banyak faktor. Faktor makan. Dia suka makan benda-benda yang pedas ke apa-apa semua pun boleh jadi. Tak menentu darah dia. Dan faktor tekanan, emosi, stres dan sebagainya pun boleh jadi ganggu sistem darah keluar dan sebagainya. Benda ni macam-macam benda boleh jadi. Bila dia menghadapi masalah tu, dia nak minta mak dia jadi kawan dia, tolong terang dekat dia. Dia nak memasuki alam remaja ni, dia jumpa benda macam ni. Mak pula tak faham benda ni, pergi jogah marah dia. Rosak pula tu. Punca dia, kita tak reti. Akhirnya anak kita pergi letak dalam keadaan rosak dia. Gitu. Masalah haid dan istihadah dan mandinya, kata Imam Syafi'i, dan tiada disebutkan pada hadis Aisyah yang di dalam masalah itu akan mandi pada waktu berpaling haid dan menyebut dia akan basuh darah, maka telah kami ambil hukum mengisbatkan mandi itu daripada Quran. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Maksudnya, dan bertanya akan dikau mereka itu daripada haid. Orang tanya Nabi tentang haid. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, ialah busuk lagi diluati. Darah haid ni busuk dan orang tak suka. Lagi menyakiti ia akan orang yang menghampirinya kerana busuknya dan kerana najisnya. Dan kadang-kadang orang tak suka orang yang datang haid ni bau dan sebagainya. Itu ayatnya. Kata Imam Syafi'i, maka dikata orang wallahu ta'ala a'lam, maksudnya bersuci perempuan-perempuan itu daripada haid. Maka apabila bersuci mereka itu, tetaplah ia dengan air. Kemudian adalah daripada sunnah Nabi SAW, barang yang dinyatakan oleh Nabi SAW bahawasanya suci dengan air itu ialah mandi. Okey tadi. Dia duduk biasa main haid 6 hari. Kalau kata dia duduk kena haid 1 hari bulan. Biasanya 6 hari bulan habis. 7 hari bulan dia duduk semayang dah. Tapi kali ni dah sampai 7 hari bulan tak stop lagi. Kalau sekiranya dia boleh kesan dari segi hak ciri-ciri yang dia sebut tadi. Warna darah, keadaan darah macam mana, rasa panas tak panas apa semua. Dia boleh kesan dan dia boleh beza. Ini bukan darah haid dah. Okey, pada hari dia boleh kesan beza tu. Pada hari tu darah tu sudah dianggap istihadah. Dia kena pergi mandi dan dia kena ambil ayat semayang dan semayang.
Bagi kes orang yang tak boleh kesan, dia tak erti, dia tak tahu nak beza darah haid dengan darah istihadah, dia tak boleh nak beza. Selalu duk main 6 hari. Habis-habis lama 7 hari. Ni dah 10 hari dah, tak boleh stop lagi. Dan dia pula tak erti nak beza. Dia antara dua darah ni darah apa. Bagi kes ni, dia tunggu 3 hari. Tunggu, tengok tak berhenti lagi. Tunggu 3 hari. Tengok tak berhenti lagi sampai 15 hari. Sampai 15 hari tak berhenti lagi, dia kena mandi dan dia kena ambil semayang, dia kena semayang. Itu cara dia. Masalah haid yang semedang, yang tak berhenti dan wuduk semayangnya. Kata Imam Syafi'i, dan tiadalah hati orang yang mustahadah, orang yang kena darah istihadah itu wajib, melainkan mandi yang dihukumkan dia suci daripada haid dengan sunnah Nabi. Dan wajib atasnya mengambil air semayang bagi tiap-tiap sembahyang fardu. Itu dia. Dia ambil sekali air semayang untuk satu sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Hukum dia sama macam orang lelaki-lelaki kena penyakit sulusul baul. Dia panggil. Kencing tak boleh nak stop. Ada. Orang lelaki-lelaki pula dia duk main penyakit kencing tak boleh nak. Punya doa om dalam jamban sampai orang lari. Dia nak bagi dalam bahasa hadisnya dia kata istibrak. Istibrak ni maksudnya bebas. Dia nak membebaskan dia daripada air kencing yang keluar ni. Jadi nak bebaskan ni macam-macam cara. Ada je guna cara pegang dengan tangan, nak bagi tuj air kencing tu. Ada dengan cara duk tak puas hati lagi, duk berasa tak clear lagi. Lagi. Kawan duk keluar ni ketahuan lah dia ni. Dia nak istibrah. Pasal apa dia jadi macam tu? 2 pasal. Yang pertama, pasal dia tak yakin air kencing tu boleh stop. Yang kedua, pasal dia takut. Dia ada biasa jumpa hadis Nabi. Nabi jalan-jalan di kubur manakah? Nabi berhenti. Kemudian Nabi kata kat sahabat-sahabat. Nabi kata, penghuni kubur ni tengah duk kena azab Tuhan. Nabi kata. Lepas tu Nabi ambil pelepah tamar. Nabi koyak 2. Nabi pecah dekat kubur tu. Nabi kata mudah-mudahan selama pelepah tamar ni duk basah, diringankan azab bagi penghuni kubur ni. Kemudian Nabi kata pula, Nabi kata hang tahu tak apa pasal penghuni kubur ni duk kena dera dengan Tuhan dalam kubur ni? Kamu tahu tak pasal apa? Nabi kata dia antara sebabnya ialah dia bila buang air dia tak istibrak. Dia tak bersih betul-betul daripada najis. Dah buang air, basuh lebih-lebih kurang je. Dia main semayang, tengah duduk semayang, air kencing duduk keluar lagi. Jenis orang macam ni. Dia tidak istibrak. Yang kedua, pasal apa? Pasal dia ni suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat. Dia ada bisa buat baik tolong siapa ke. Duduk sebut tu lah. Sampai bila-bila. Dan yang ketiga, Nabi kata pasal an-namimah. Pasal dia suka duduk pelaga orang. Naik kat kau ni abang bagi marah kau tu, pergi kau tu abang bagi marah kau ni. Kerja dia duduk pelaga orang. Maka kerana itu dia diazab dalam kubur. Dan azab ni berlanjutan sehingga tibanya hari kiamat. Jadi dia bila dengar hadis ni, dia jadi takut. Dia jadi takut. Bila takut ni jadi dia pergi buang air, dia punya doa dalam bilik air tu nak bagi istibrak supaya dia tak kena benda ni. Tapi malangnya dia ni jenis orang yang sulusul baul, jenis orang yang kencing tak tuj, kencing tak. Dia sebut mudallas. Orang yang kencing tak boleh nak clear. Bagi kes yang macam ni, dalam syarak dia bagi juga jalan keluar kepada orang yang kena penyakit ni. Cara dia macam mana? Macam orang perempuan yang kena istihadah juga. Sama. Bila dia nak semayang, dia kena pergi pancung, basuh-basuh apa semua bagi bersih tempat. Kalau pakaian dia ada kena air kencing semua basuh bagi bersih. Tu macam punya balut serban buh di situ. Lepas tu ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, semayang. Satu ayat semayang untuk satu semayang fardu. Dan beberapa sembahyang sunat. Saat lagi nak masuk waktu semayang lain pula, pergi rongkai serban tu, basuh bagi elok, satu serban lain pula bubuh. Baru ambil ayat semayang, pergi semayang pula fardu yang lain. Itu penyelesaian bagi orang yang kena masalah ayat kencing tak boleh stop. Macam itulah juga penyelesaian kepada orang perempuan yang kena istihadah. Tiap-tiap kali nak semayang, dia kena pergi, kena cuci bagi bersih apa semua, bubuh balut bagi elok-elok, ambil ayat semayang fardu satu untuk beberapa semayang sunat. Dia nak semayang zuhur, dia boleh start dengan qabliyah zuhur, lepas tu semayang fardu zuhur satu, kemudian habis tak lagi, semayang ba'diyah zuhur pula.
Asar tadi kena buat lain pula. Pergi basuh, bagi bersih balik apa semua, ambil ayat sembahyang untuk asar pula. Macam tu penyelesaian dia kata. Maka mengambil ayat sembahyang bagi tiap-tiap sembahyang fardunya. Kerana qiyas atas sunnah, yakni atas hadis yang suruh ambil ayat sembahyang dengan sebab keluar sesuatu daripada dubur ataupun daripada faraj, daripada barang yang ada baginya bekas, dia kata. Qiyas kepada situ. Masalah haid yang tak berhenti itu tak boleh meninggalkan sembahyang. Kata Imam Nawawi, dengan teguh Nabi meninggalkan sembahyang ke atas orang haid yang semedang, yang tak boleh nak berhenti itu, menunjukkan bahawasanya orang yang istihadah, yang kena darah istihadah itu wajib sembahyang ia selama-lama. Dalam tempoh darah istihadah dia kena sembahyang. Dia wajib kena sembahyang. Melainkan pada masa yang dihukumkan dia dengan bahawasanya ia haid. Dia kena tahu bila. Biasa 1 hari bulan dia punya tarikh datang haid. Maka 1 hari bulan biasanya sebelum dia jadi problem ni biasanya sampai 7 hari. 1 bulan sampai 7 hari bulan. Itu masa yang dihukumkan sebagai masa haid. Lepas 7 hari bulan, 8 hari bulan itu sudah dikira istihadah. Maka daripada 8 hari bulan tu bawa pergi sampai cukup masa 15 hari bulan. Dalam tempoh masa tu tiap-tiap kali nak semayang, tiap-tiap kali nak apa, dia kena basuh, dia kena pergi cuci, kena ambil ayat semayang, 1 ayat semayang untuk 1 semayang fardu. Dia kena buat macam tu. Baik, masalah bertanya perempuan akan masalah dengan sendirinya. Ini pula perbahasan sampingan. Dia kata orang perempuan boleh tak boleh nak pergi tanya satu ustaz. Dia pergi seorang pergi tanya satu ustaz. Boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi. Dan pada hadis Aisyah tadi menunjukkan harus bertanya dan harus minta fatwa bagi seseorang yang jatuh masalah baginya, yang ada masalah. Orang perempuan yang ada masalah boleh pergi tanya ustaz. Begitu. Dan harus meminta fatwa perempuan dengan dirinya sendiri dan bersemulut dengan laki-laki yang dihadapannya, yang dihadapkan pertanyaan kepadanya pada barang yang ta'aluk ia dengan bersuci dan segala hadas perempuan. Dan orang perempuan boleh bertanya satu ustaz yang laki-laki. Adakah ustaz yang perempuan? Ustazah yang perempuan. Kan? Sebaik-baiknya orang perempuan, masalah perempuan bertanya ustazah. Itu yang sebaik-baiknya. Tapi kalau dia dah tanya 3 ustazah, 5 ustazah dah tanya, semua dua abang kata pergi tanya ustaz. Ada dia ustazah macam tu pun ada. Main tanya masalah yang berkaitan dengan perempuan. Pergi tanya kat dia. Patut dia lah selesai masalah tu. Pasal itu masalah orang perempuan dan tanya dia ustazah. Dia pula suruh pergi tanya ustaz pula. Bila dah main macam tu, adakah perempuan yang bermasalah ni boleh pergi tanya ustaz? Dalam ni dia kata apa? Harus. Dengan tujuan nak minta fatwa. Dia kata maksudnya minta jawapan kepada masalah dia. Dan harus mendengar suara perempuan pada waktu yang hajat itu. Pada waktu itu tidak jadi satu masalah. Waktu itu dia pergi waktu berhajat kepada penjelasan hukum. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa anna al-mustahadah tatawaddau li kulli salah. Tajuk yang kita sebut tadi ni iaitu orang yang datang darah istihadah itu dia kena berwuduk tiap-tiap kali nak sembahyang. Ni tajuk selepas ni. Dia panjang dan saya tidak berhajat untuk nak baca panjang-panjang ni. Saya akan petik benda yang dirasakan berkaitan secara langsung dia. Tajuk ni dia boleh pergi sampai berapa belas muka surat. Saya takut kuliah pertama ni faham, lepas ni jadi tak faham balik. Kan pasal dia saat lagi dia nanti bawa main perbahasan mazhab tentang benda ni. Imam Syafi'i kata lagu ni, Imam Hanafi kata lagu ni, Imam Hanbali kata lagu ni, lain-lain kita jadi khusyuk habis semua. Saya akan petik ambil keputusan yang diputuskan oleh Imam Syafi'i saja. Kita ambil apa penting. Dan kita akan jumpa satu benda terkejut. Yang orang perempuan bila jumpa benda ni, Allah, dia kata lagu ni pula cara jenuh kita, dia kata. Dia akan jumpa satu benda terkejut. Bagi kisah orang perempuan yang kena istihadah ni, dia akan jumpa satu benda terkejut yang dia selama ni tak tahu kata kena buat macam tu. Kan, lepas tu Allah dia kata lagu ni kau jenuh lah. Dia duk kira balik daripada umur dia akil balik berapa tahun lah, umur dia berapa kali dah dia duk kena masalah istihadah ni, dan penyelesaian yang dia buat sebelum ni tak betul. Macam mana dia nak kena buat balik? Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia kata kena qada balik sembahyang hak tinggal.
Kalau sekali datang haid kena qada 14 hari. Pasal tempoh maksimum 15. Haid dia anggap 1 hari saja. Hari kedua sampai hari 14 itu dia duduk tak semayang tu dianggap sebagai hutang. Nak kena qada. Dia mesti pergi kata lugu tu, dia celaru. Duduk jumlah balik tu dia kata jenuh aku. Kemudian dia akan main pula perbahasan esok ni macam mana pula bagi orang yang ada tinggal semayang fardu, boleh tak boleh dia buat semayang sunat. Dia ada perbahasan tentang benda-benda ni. Dan banyak lagi perbahasan yang sangat berkaitan dengan hukum. Jadi tuan-tuan, benda ni kita kena belajar. Pasal orang lelaki-lelaki dia ada isteri. Orang lelaki-lelaki dia ada isteri. Isteri mesti faham tentang benda ni. Kan takut saja aja kita ni hidup berdosa. Saja aja hidup berdosa. Mekah pergi dah umrah ni sampai selang setahun duk pergi umrah dan sebagainya. Tengok-tengok hak semayang ni pergi jadi sangkut. Ada juga orang jadi macam tu. Jadi jangan sampai kita jadi tersilap di dalam nak melakukan ibadah ni. Biar kita jelas tentang cara nak buat ibadah. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita akan sambung tajuk yang kita sebut tadi. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.